Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kat mana sambung? Yang ke 8. Yang kedua. Kidam. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang kedua kidam, artinya sedia. Yang ketiga baqa, artinya kekal. Yang ini wajiblah kita beriktikad Allah Ta'ala itu ada, dan Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan bagi adanya. Kidam maknanya tiada permulaan. La awwala li wujudihi, tiada mula bagi wujudnya. Kita ada mula bagi wujudnya. Maksud ada mula ni dulu tak ada, sekarang ada lah. Tiap-tiap yang dulunya tidak ada dikira bukan kidam, makhluk tu. Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan. Dulu ada dah. Dah dulu lagi ada seada-adanya, sehingga yang kita tidak dapat dicapai lagi oleh akal kita yang singkat ini. Itulah maknanya. Apa jua lain daripada Allah ada mula. Langit dulu tak ada, sekarang ada. Kita beranak, kita tengok ada dah langit. Langit dulu pada kita, tapi sebelum ada langit tak ada langit. Allah saja yang ada dengan ketunggalannya. Baqa artinya kekal. Wajib kita beriman yang kekal, yang tak rosak, tak mati, tak binasa hanya Allah. Hak lain punah jahanam habis, rosak belaka. Sebab itulah kita kena bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain daripada Allah walaupun didakwa sebagai Tuhan akan binasa. Tuhan Firaun dia buat kuih berala apa, acul pu habis dah ni. Butuh. Allah Taala dia tak jenis lagu tu. Dia tidak menerima mati, tak terima hilang, dia kekal sampai bila-bila. Dan sampai bila tak ada keputusan. Tak ada putus. Maknanya selama-lamanya, abada, faham kan? Jadi inilah dua sifat yang membezakan antara makhluk dengan khaliq. Kita makhluk dicipta, Allah Ta'ala pencipta. Kita makhluk akan mati, Allah tidak akan mati. Bila Allah tidak binasa, segala-galanya tidak binasa. Kerajaan Allah pun begitu jugalah. Kekuasaan Allah, ilmu Allah tak binasa. Kita kadang-kadang kekal lagi jasad, tetapi sifat sudah hilang. Umpamanya tubuh ada lagi, penglihatan tak ada dah. Tubuh ada lagi, telinga tak dengar dah. Kadang-kadang ada dah jasad tak dengar lagi, pasal kecil lagi, baru 4 bulan duduk dalam perut mak, ada dah. Body jasad, chassis tu ada dah. Pendengaran Tuhan tak beri lagi. Dan ni ada ni, boleh dengar, boleh melihat, boleh melangkah, boleh macam-macam kita boleh buat. Barang pinjaman. Bila barang pinjaman bukan hak kita. Kalau mengaku barang pinjam hak kita, memang tak pakai orang tu. Tak. Mana-mana kampung kita pergi, tak kira lah, ada seorang tu dia pinjam kereta orang. Dia kata kereta dia baru beli, padahal pinjam. Dia kata kereta dia baru beli ni, pasal boleh duit saka baru ni. Orang tahu dah pinjam dengan dolar. Orang kata ni berat nanang ni, memang tak apa sihat. Mana-mana pun kita pergi, kalau barang pinjam ngaku hak dia, orang ni tak molek, perangai uduh orang panggil. Maka kita juga, kalau kita kata mata ni hak kita, tak apa molek. Kalau kita kata pitih dalam bank tu duit kita, tak apa sihat tu. Tak apa sihat, anak beranak gila babi. Faham? Tu kata pitih kita tu hang pinjam, kereta pinjam, tanah pinjam, rumah pinjam. Siapa masa pinjam kan anak kita pula.
Sebab itulah tidak ada kelebihan, tak ada patut kesombongan kalau pakai barang pinjam. Nah, cikgu kalau ada seorang kawan cikgu pinjam barang orang, lepas tu buat ngaku hak dia, cikgu beri tak? Tak beri, tak ada orang beri. Nah, kalau dia kata hak dia tapi tak sombong. Nah, tapi kereta tu hak pinjam tapi dia ngaku hak dia. Orang kata berat nanang dah orang ni. Apatah lagi kalau dah saja dah lah mengaku kereta dia, lepas tu pula depan orang gong pula. Kau orang tak berahi lagi. Maka manusia inilah yang sombong kepada Allah. Tuhan beri pinjam kaki. Nah, tak guna untuk wak mari masjid. Nah, wak cari makan pagi petang macam bapak kafir laknatullah. Kafir laknat pagi pergi kerja cari makan, petang balik wi makan kanak pula. Nah, dah orang Islam mana wi pinjam kaki tak mari masjid. Orang ni sombong dengan Allah. Wi pinjam tangan, tidak buat kebajikan dengan tangan. Beri pinjam mata, beri pinjam macam-macam, tidak balas budi Allah. Ini orang sombong. Bila mati dah naik langit roh. Allah sebut dalam Quran, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibuka bagi mereka itu pintu langit. Kerana gong sangat. Jadi ingat, kita ni adalah makhluk sampai masa diambil semula segala barang yang Khalik Tuhan beri pinjam kepada kita. Ada orang yang Tuhan ambil sekaligus. Nak dia beri pinjam, lepas tu ambil sekaligus. Sama macam atas dunia. Kita beri pinjam ke kawan kita 3 perkara. Pinjam motosikal kerana dia nak hantar anak sekolah, dia kata. Lepas tu beri pinjam cakur kerana dia nak nanam lada. Kemudian kita beri pinjam duit sikit pasal dia kata nak buat belanja anak-anak senang. Dah ada kalanya kita ambil cakur dulu. Dia kata dah motor mana? Motor bakar dulu, ambil nak guna cakur. Nah, ada kalanya ambil semua sekaligus. Jadi manusia kita juga ada yang Tuhan ambil sekaligus. Ada Tuhan ambil penglihatan dulu. Tak mati lagi, tak apa. Tak mati lagi, tak dengar. Tangan boleh angkat, kaki boleh. Tak nampak pula dah. Yang kita bimbang Tuhan ambil sekaligus. Dengan kaki, dengan tangan, dengan mulut, dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, dengan nyawa-nyawa. Bubur dalam kotak, kembah dalam lubang, sendal dengan batu nasang 2 reti. Faham? Tinggal gitu lah. Berdahar duduk dalam kubur. Gelak guguk dengan ular besar-besar bertanya. Jadi kita belajar Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', dengan kekal, dengan tidak binasa. Maka kita tidak takut kepada suatu kerajaan pun yang ada pada alam ini, kerana segalanya akan punah binasa. Yang kita takut hanya kerajaan Allah. Dialah kerajaan yang kekal dulu, kini dan selamanya. Baru juruh ngaji sifat 20. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan ia Allah bagi segala yang baharu. Biar kita tak boleh nak sebut pun mukhalafatuhu lil hawadis, kita wajib beriman dan kita faham bahawasanya Allah adalah Allah, kita adalah kita. Khaliq maha suci daripada sama dengan makhluk. Maknanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada ada sesuatu pun yang seumpama Allah. Sama ada pada zat, pada sifatnya. Tak ada seorang pun di dalam dunia ini boleh menurunkan hujan. Tak ada. Tak ada seorang pun dalam dunia ini yang boleh menahan hujan. Tak ada. Pakatlah segala Tuhan orang kafir, tak mampu. Tuhan orang Kristian, Tuhan orang Yahudi, Tuhan orang Majusi, Tuhan orang Buddha, Tuhan orang Hindu. Tuhan Hindu paling banyak, berjuta-juta ekor Tuhan. Dia pakatlah buat joint venture, puak-puak Tuhan, satu company, satu syarikat, nak menurunkan setitik hujan. Tak mampu. Allah Ta'ala lah, dia belaka. Sebab itulah dia tak sama dengan makhluk. Makhluk tak sama dengan Tuhan. Yang kelimanya, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri ia Allah dengan sendirinya. Apa maksudnya?
Dalam Quran sebut huwal hayyul qayyum, dia yang hidup, dia yang tidak perlukan pada pertolongan. Makna berdiri dengan sendiri, makna Tuhan tak berhajat sedikit pun pertolongan kita. Dan mana yang Tuhan suruh sembahyang, yang suruh puasa, yang suruh berzakat, hak tu bukan Tuhan minta tolong, tu untuk diri kita. Tuhan minta tolong ni makna Tuhan ni lemah. Allah Ta'ala maha suci daripada lemah. Kalau kita tak semayang, tak ada hal Tuhan. Kalau kita tak sokong Tuhan belaka, tak ada hal. Mana kalau kita buat maksiat tu, tak sokong Tuhan tu. Kalau kita sokong Tuhan, kita ikut. Tuhan suruh semayang, semayang, suruh puasa, puasa, suruh tutup aurat, tutup aurat, suruh zakat, bayar zakat, suruh pergi masjid, pergi masjid. Itu orang sokong Tuhan. Orang tak sokong ni orang lawang kan. Nah. Jadi kalau kita pakat tak sokong Tuhan, tak ada hal. Sebut dah dalam hadis kursi, kalau jin dan manusia berpakat daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat untuk memberi mudarat, sedikit pun tak akan beri mudarat. Tak mampu. Tapi kerajaan dunia kalau kita tak sokong, mampu kerah. Tu dunia. Pakat tak pakar dalam pilihan raya, pakat tak undi. Bukan saja pilihan raya, kalau dalam kapung tu pakat orang tak boleh layang belaka. Orang datik dia ketua kapung, tapi orang tak layan seorang harang. Ada benda. Jadi Allah Ta'ala tak ada hal. Mu pakat berzina tak apa, daripada dulu sampai sekarang pagi petang berzina mu. Tak pab zina bina, pab zina minarok, pab minarok isyak gang. Tak ada hal Tuhan. Tak ada. Kerana Allah sentiasa gagah. Tak ada pening-pening kepala ada. Anak kita 6 orang ada anak, seorang isyak gang, pening kepala kita. Faham tak? Belum 2 beradik lagi. Kalau 6 beradik, nerak terus hayuh. Pasal apa? Tu baru seorang anak, pening kepala kita, tak boleh dah. Serabut dah, susah dah. Nak mandi kena bawa ngebek duit, nak berak kena bawa ngecicing-cicing, kalau tidak hilang habis. Seorang yang ngisak lah rumah. Allah Ta'ala ada hal. Mu nak kedarah harap, mu nak bahan dadah, mu nak tak mau semayang, tak ada hal. Sikit pun tak luar kerajaan. Kerana Allah Ta'ala naik bukan dengan dilantik oleh manusia. Dia adalah Khalik yang azali, pencipta yang azali. Jadi hikmah perintah hukum syarak dalam Quran balik kepada kita sendiri. Siapa yang tak semayang masuk neraka. Gitulah. Siapa minum arak masuk neraka. Raja tak semayang, raja masuk neraka. Menteri besar tak semayang, menteri besar masuk neraka. Tak kira siapa-siapa. Buat dosa bolehlah balasan ni. Yang maksum Nabi dan para rasul. Sahabat buat dosa. Wali pun ada buat dosa. Tak ada kira siapa-siapa. Allah Ta'ala tak perlu pertolongan kita. Kita perlu pertolongan Allah. Kalau kita nak Tuhan tolong kita, kita ikut perintah dia. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan sabar, menahan bala Allah, dan sentiasa berdoa dan bersembahyang. Batulah orang yang paling berhak kita minta tolong Allah Ta'ala. Orang yang tak minta tolong Allah, orang ni orang buta. Orang ni orang yang telah dihijabkan dia daripada pencipta ni. Ramai orang yang hilang Tuhan dalam kehidupan. Bila ada susah dia tak cari Tuhan, dia cari manusia. Dia kira Tuhan tak ada apa, semayang tak kenyang tau, tak boleh rezeki ada semayang, dia main gitu. Ini semua dengan sebab kejahilan. Kita boleh minta dengan manusia, minta tolong, tetapi hakikatnya Allah yang memberi tolong. Sebab tu kita diulang-ulangkan dalam semayang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta tolong. Dah tu minta tolong orang, minta tolong kau sikit ni, kereta dekat ni, bahan dia air, tolong kau tolak. Tu boleh Tapi yang mengizinkan Allah Ta'ala. Tolong kau tengok rumah, tolong kau obat, tolong kau begini begitu, tolong kau beki. Tu tolong sama makhluk. Tapi ingat Allah Ta'ala yang menjayakan.
Yang keenam, wahdaniyah, artinya esa. Allah Ta'ala tidak berbilang, satu saja. Orang Majusi kata Tuhan dua, Tuhan gelap, Tuhan nur. Tuhan gelap iaitu Tuhan zulmah, dan Tuhan terang, Tuhan nur. Dua Tuhan. Yang paling banyak Tuhan orang Hindu, orang India. 1.200.000 Tuhan. Banyak Tuhan. Hak cerah lanjutnya 40 ekor tak. Hak tangan dan Hanuman, Ramayana, Krishna, macam-macam peseng. Dah, itu semua bukan Tuhan. Itu seming. Batu kapur. Sebab tu kita ada la ilaha illallah. Tiada Tuhan, hanya Allah Ta'ala. Allah saja Tuhan. Hak lain bukan Tuhan. Batu orang yang mengatakan ada Tuhan lain daripada Allah, orang ini tidak betul akalnya. Batu orang kafir tidak boleh menandingi kebijaksanaan orang beriman. Kerana orang beriman, dia kata Allah itu Tuhan. Orang kafir kata Allah bukan Tuhan, benda lain Tuhan. Jadi kalau yang benda yang salah dia pegang, bijak kat mana? Bijak kat mana? Walaupun dia seorang profesor, tak bijak. Dia ni profesor bodoh. Apa bodoh? Pasal dia agama kafir. Kalau orang yang cerdik mesti beragama, beriman, mesti Islam. Dak ni dia pakar matematik. Tak kira pakar tak pakar pun, tapi dah Tuhan tak jumpa jari, bukan pakar. Adik-beradik lembu. Walaupun doktor PhD, anak beranak hayawan, tapi jahat daripada lembu. Faham? Sebab tak kenal Tuhan sendiri. Dan kalau orang kata barang salah, takkan kata bijak. Allah itu Tuhan yang sebenar. Allah ni ilahun fis sama' wa ilahun fil ardi. Allah ni ada Tuhan pada langit dan pada bumi. Tiba-tiba profesor ni kata bukan Allah Tuhan, Tuhan lain, dia sembah berhala. Maka dia kata barang yang salah. Kalau kata barang yang salah, orang ni mesti tak pandai. Kalau kita tanya 5 campur 5 berapa, profesor tu jawab 9, takkan kita kata pandai. Maknanya bodoh. Pandai anak aku. Itu hak maknanya hak payah, hak lebih mudah lagi, iaitulah takkan berhala boleh mencipta langit dan bumi. Jadi orang kafir tidak ada yang bijak daripada orang Islam. Bijak dia kok pihak lain, kok pihak menipu orang Islam. Ni 2-3 hari ni duk sibuk dalam TV, beritahu maknanya Presiden Amerika Barack Obama harap dan minta supaya Israel menghentikan pembinaan penempatan haram di Palestin. Orang Arab pun dengar suka selalu, agak bodoh. Faham? Mereka kata Israel janganlah terlampau keras kepada orang Palestin. Suka orang Arab. Padahal belakang dia peluru tembak biar mampu habis. Ini bodohnya orang Islam bila mereka meninggalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengata jangan kamu berbaik-baik dengan orang Yahudi, hendaklah dibunuh mereka itu. Faqtuluhum haitsu saqiftumuhum, hendaklah kau perangi orang-orang Yahudi di mana saja kamu berjumpa dengannya. Dah kita dah ikut Quran, jadi hina. Habis jadi hina. Habis dijajah oleh orang kafir. Arab Saudi dijajah oleh Amerika, Mesir dijajah oleh Amerika, Palestin dijajah oleh Israel, Iraq, Afghanistan dijajah oleh orang putih. Pakistan dijajah oleh orang Amerika, laknatullah, habis licin. Pasal apa? Mereka tidak berjihad, berjuang menentang pendudukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quran, kerana mereka tidak berpegang dengan Quran. Siapa yang pegang Quran, maka Allah angkat dia mulia. Tidak ada negara yang boleh takluk dia. Tu. Padahal duk main ngatik dalam masjid, subhanallah, 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 subhanallah. Habis orang Palestin kena bunuh. Kalau main ngatik saja, tak ada perang Badar, tak ada perang Uhud. Dia gitu. Yang ketujuh, kudrat, artinya kuasa.
Yang kedelapan, irada, artinya berkehendak. Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa. Dan kita ada kuasa ke? Kan kita tengok ahli jawatan kuasa. Tu nama saja. Kampung. Faham? Ahli jawatan kuasa. Pihak jawatan kuasa. Pihak berkuasa. Hak tu select nama. Kuasa sebenar tak ada. Yang berkuasa hanya Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun. Bukan qadirun, qadirun, fa'ilun. Sangat-sangat hebat kekuasaan ni. Tak boleh lawan. Dan Tuhan nak berlaku-berlaku. Raja jadi hina, orang hina jadi raja. Tu Allah Maha berkuasa. Kita kuasa ni sekadar Tuhan beri ya. Boleh akak tangan, boleh akak tangan. Boleh akak seming 25 kilo ke apa cikgu? Seming 50 kilo. Cikgu tahu dia rajin waktu turun seming lori. 50 kilo boleh akak. Siapa beri kuasa? Allah Ta'ala beri. Dah kuasa aku, bukan kuasa Tuhan. Hoi, motor cakap gitu. Kuasa Tuhan. Kalau kuasa mu boleh akak sama sampai masa kena penyakit angin. Orang Arab panggil rihul ahmar. Angin merah, rih, angin merah. Sebut dalam hadis rihul ahmar. Kita panggil penyakit angin. Orang putih panggil stroke. Kau pandai nak bagi apa pun. Badminton ke apa kau pandai lah. Dah kau ni tak liakat. Tengok orang kaya-kaya, tak usah tengok orang miskin, tengok orang kaya. Hak kena angin. Ni bukan datuk ni boleh. Dah liakat tangan. Dah liakat tangan. Ambul. Tangan saja dah liakat. Kamang sepanang tu. Tak boleh akak. Dah yang mu kata kuasa mu akak ada tu kata kita lemah. Mu gagah pun lemah. Mu ngaku gagah pun mu lemah juga. Orang yang bertauhidkan Allah lemah ke? Orang yang menafi ketuhanan Allah lemah ke? Orang beriman, orang kafir lemah belaka. Tetapi bila kita lemah, molek dalam keadaan beriman. Dia gitu. Dia berasa gagah. Oh hebat jangan main. Jangan main, dia hebat ni. Tengok masih mandi mayat. Hebat aku mana? Ketua boleh ni. Oh jangan main bakang ketua boleh. Tahu dah tengok masa nak mandi dia. Tak gerak. Dia tengok mayat ketua boleh. Tabik kata apa khabar? Tak gerak. Boleh ngaji pula. Ada bakang. Taekwondo black belt ada. Tali pinggang hitam. Silat asal khabar, silat kayung, silat pulut, silat lebong, macam-macam ada lagi. Mandi minyak, bukan mandi minyak, minum terus minyak. Nak mati ada duduk situ lah. Tak gerak. Mari orang tukang mandi pusing, buang keluar dalam, buang baju tak lawan sikit. Waktu kerih 13 luk ambil di Pulau Jawa tak lawan sikit. Dah mana kuasa? Ada mu taekwondo ke, mu judo ke, karate ke, silat pulut ke, ada. Mampu keras barang tanah gitu senyap sunyi, tak lawan sikit. Dah kalau kuasa sungguh gagah semua. Allah Ta'ala berkehendak. Maksudnya segala yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak, kana ada dia. Kita nak kahwin lah, kita pun merisik lah, bertunang dan sebagainya. Bila Tuhan kehendak, boleh jadi isteri kita. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tak jadi apa. Molek-molek ada dah, habis banyak dah, bertahun dah. Kasih saja 13 tahun. Atau barang masa tunang je 13 kah. Faham? Malam nak nikah, nak baloh hanya, tak jadi. Faham? Hak puang tambah ke hak pengantin laki-laki. Nikah dengan tu imam sendiri. Ada. Pasal apa? Pasal Allah bersifat dengan iradah, dengan berkehendak. Dan kita kehendak tak? Kehendak ni gini, kita ada perasaan nak buat satu. Faham tak? Rasa esok nak pergi situ,
lusa nak buat benda ni tu kehendak. Kayak pergi balik sejik nak pergi stadium. Faham? Bila nyanyi? Mana ni? Saya muak tak tahu sama. Alah, tiket ada dah. Tetapi kenapa ada juga kehendak kita tidak berjaya? Menunjukkan Allah Ta'ala lah sebenarnya iradah yang berkehendak. Apa yang Tuhan kehendak mesti ada. Apa yang kita kehendak bergantung dengan kehendak Tuhan. Tak ada orang dalam masjid ni yang dia nak anak dia mati kecil atau sakit, tapi berlaku sebab Tuhan kehendak. Tanya ibu bapa, tak kehendak. Dia interview ibu-ibu, bapa-bapa hak ada anak, tengok bawa anak cek patah anak, jalan bawa anak tatang, pergi tepi dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak tanya sikit, nak ada anak ni kat pergi bila masuk jauh 1 kena langgar dia lari? Nak tak? Tak ada orang jawab nak. Nak tak kalau anak ni bila-bila mana mati lemah? Nak tak anak ni bila tang dia jauh 3, nak ni colek dah orang, ni bunuh dah orang? Tak ada orang nak. Dah mana berlaku? Tuhan kehendak. Faham lagi? Kalau kita kehendak mesti jaya. Semua anak sihat belaka. Tak ada ibu yang nak anak sakit. Nak tanyalah ibu di mana pun. Ibu di Malaysia, di Mongolia, di Afrika, di planet Mareh, Mustari, planet Hadari, kalau ada, biar tanya. Tak ada seorang pun ibu bapa yang nak anak dia sakit. Faham? Dah tu yang sakit berderu hospital, Tuhan kehendak. Nampak? Iradat Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Tuhan buat apa yang dia kehendak. Tidak ada seorang ibu pun yang nak anaknya jadi penjenayah. Ada? Tak ada orang lah kita dengar di khabar ke anak dia ingat tu leh, awang leh, kalau cikgu tanya nak jadi apa, kata nak jadi bapak perapak. Tak ada lagi mok pecang gitu. Nak mereka nak jadi doktor. Nak jadi engineer. Nak jadi JKK. Tu ada. Tapi tak ada lah kalau cikgu tanya kata nak jadi perapak. Kalau cikgu tanya nak jadi progo bersiri, jawab gitu. Ada mok pok jawab gitu. Besar kan tak? Ada. Dah mana ramai penjananya? Tu kata. Bak tu menunjukkan kehendak kita ini kehendak semata-mata, yang tidak ada kuasa apa-apa meluluskannya. Cuma Tuhan suruh kita berkehendaklah melakukan perkara-perkara yang baik. Tu saja. Tak ada orang yang nak anak dia tak lulus periksa. Semua orang kalau boleh nak 20A belaka, nak 15A belaka, nak kredit belaka, nak ke universiti belaka. Dah mana ramai tak masuk universiti juga, ramai tak PAS juga. Tu lah. Jadi kita ni ingatlah, kita umat yang bertuhan. Ada kuasa di belakang kita yang lebih hebat daripada kita. Mu nak makan pagi petang siang malam, cari kerja, beranak berini mereka tu hakmu. Ingat, kita tidaklah betul kuasa mutlak. Allah ada kuasa mutlak. Yang ke-9, ilmu artinya mengetahui. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya ada dengar baru-baru ini yang kalau kita takbiratul ihram kena masuk niat. Yang wajib ada dalam niat ialah saja ku solat fardu zuhur. Yang lain tak apa. Tapi selama ini saya solat masuk niat macam ni je, saja ku semayang zuhur kerana Allah Ta'ala. Sah atau tidak solat saya kerana tidak ada perkataan fardu? Pendapat yang mutamak mengatakan mestilah kita ada kosak ta'arud dan ta'yin, iaitulah kita berniat aku mengerjakan, aku solat fardu zuhur, atau sahaja aku semayang fardu zuhur. Kalau kita tak sebut fardu itu, jadi tidak betul lah niat kita, dan dipertikaikan oleh ulama. Walau bagaimanapun, kalau dulu tu kita jahil, sekarang baru dah belajar ni, tak, maka yang dulu-dulu tu tak payah qada. Kerana masalah meletakkan ta'arud, ta'yin dan qasad ini masalah ijtihadiyah. Yang ada dalam nas hanyalah innamal a'malu binniyat.
Walau bagaimanapun hak akan datang ni kita niat biar betul supaya keluar daripada pertikaian ulama. Hak lepas-lepas benda ni benda ghawami, jika dimaafkan pada syarak. Kerana benda ni benda khilafiyah. Kalau benda yang kita buat masa lepas itu benda ijma' ulama, kena ulang balik. Contohnya selama ini kita sembahyang maghrib 2 rakaat, maka kena qada baliklah. Kerana itu tidak ada pun khilaf di kalangan ulama, memang tak sah. Baik, soalan seterusnya. Apakah hukumnya menyimpan kuku? Tu je lah, tetap sah. Setu je. Apa hukum menyimpan kuku? Jawabnya, simpan kuku di mana tu? Simpan belum potong ataupun selepas potong? Pada adanya soalan ni belum potong lah. Baik, ingat baik kuku kita. Ini ulama sebut, kita tak pandai. Kuku kita sunat kita potong sama ereh dengan isi. Nampak? Mana kita potong biar sampai kat tepi tu dah. Bukan apa tu isi. Faham tak? Itu sunat. Dan harus kita taruh panjang keluar dari lebih pada hak dia, tapi jangan lebih pada jari. Faham lagi? Maknanya putih sikit sampai dengan hak jari ni saja. Faham lagi? Boleh. Lebih daripada itu makruh. Mana panjang daripada jari. Jari kat ni je, kuku sampai sini. Faham lagi? Makruh. Sama panjang dengan jari harus. Tapi pendek sampai tepi ni sunnah Nabi. Faham? Panjang sampai gini macam perempuan haram, macam orang kafir. Faham? Dia gitu. Patu lepas potong tu sunat tanam. Kerana sahabat radhiyallahu anhum mereka tanam kuku. Kita kepik lepo gitu. Lepo kuku. Ni lek berhenti kat api lak kepik kuku. Dah sibuk kan. Pakai lepo kau dikat kita. Masuklah raga je kekek. Dah molek-molek ada. Batal tak wuduk kalau kita makan sampai kenyang? Dia ada wuduk, lepas tu dia makan banyak sampai kenyang. Maka tak batal lah wuduk. Berapa batal wuduk pula? Ada orang makan kenyang batal wuduk. Ke makan benda ni? Batal atau tidak wuduk kalau kita makan sampai kenyang? Tak batal. Tak usah kata sampai kenyang, sampai pecah perut. Pecah je, pong, pecah. Dah atas kau. Tapi makan lebih daripada kenyang tu haram. Kita makan kenyang dah, tapi sedap kena layang lagi ke dia sampai lebih pada hak kenyang, haram. Kerana hadis man akala fawqa syiba' faqad akala al-haram. Siapa yang makan lebih daripada sempadan kenyang, dia makan haram. Rezekinya halal, perbuatan dia lebih tu jadi haram. Yang ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orang-orang kebanyakan orang awam. Tak apalah, makan sampai kenyang berhenti. Kalau kita nak khusus, nak lebih sikit, makan separuh. Kalau kita kenyang 1 pinggang, makan setengah pinggang. Itu dah ada martabat, dapat kelebihan di sisi Allah. Tak sama dengan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar makan 2 hari 1 kali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kita 3 kali sebetul. 3 kali sebetul makan. Nasi gitu sekali makan. Malu kau orang serebang ni tengok Allah macam Maulana, tapi makan macam setan. Ini. Jadi jangan lebih sangat. Makan sedap tak salah, makan banyak. Makan banyak, belajar agama jadi bodoh. Semayang tak payah nak khusyuk. Dia mudah lala. Dia mari 3 kepak. Penyakit dia tidur banyak, tak cerdik, umur pendek. Apa? Dan nyakit. Lepas tu kata ulama-ulama mutaqaddimin, al-ma'idatu baitud-da'. Perut kita adalah rumah penyakit. Maknanya kebanyakan penyakit berpunca daripada makanan. Tapi bukan hakikat begitu. Allah Ta'ala segala-galanya. Cuma kita berikhtiar. Jadi tak batal wuduk makan sampai kenyang, sampai pecah perut pun tak batal wuduk.
2 hari lepas saya ada tanya ustaz pasal solat pakai kain saja. Ustaz kata sah solat, tapi ustaz kata cuma tak dapat pahala. Pahala segi apa tu ustaz? Pahala solat ke pahala tak pakai baju? Pahala pakaian. Sebab sunat kita memakai pakaian yang elok di dalam sembahyang. Tiba-tiba kita pakai kain saja sembahyang, dapatlah pahala sembahyang tu. Tetapi pakaian kita tak elok sebagaimana yang dianjurkan oleh sunnah, maka tak dapat pahala tu. Dia gitu. Sayyidina Umar dia ada 2 lah pakaian, 2 lah jubah. Satu untuk urusan harian, satu untuk sembahyang. Satu hari baju dia tu dia basuh. Dia basuh baju. Basah maka tak kering. Dia tak pergi sembahyang jemaah. Nabi panggil, suruh pergi turuk Sayyidina Umar. Pergi turuk Sayyidina Umar, gua ni tak mari hari ni. Orang pergi tengok. Panggil Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada lah apa? Mana tak mari sembahyang jemaah? Satu riwayat lah. Satu riwayat lagi sembahyang jemaah. Sayyidina Umar kata, ada dah sakit, tak sakit sihat. Dak apa tak mari? Nabi suruh mari tak. Dia kata baju dak kering, telanjang yang tu dak tubik. Tak ada baju. Taruh selang tok sembahyang. Mana comel lah. Maknanya pakailah comel sikit pun dia pakai kain gitu. Tak ada pahala. Bukan pahala semayang. Semayang tu suku. Pahala memakai pakaian. Kan suruh pakai baju molek-molek nak semayang. Sah memang sah. Tak ada masalah. Sah. Tapi fadilah tak dapat. Cikgu nak pakai kain pelekat saja, baju tak pakai, piyah tak pakai, pergi jabat Mak Sa'i. Pergi jumpa dia. Orang kata orang gila. Cuma kelebihan cikgu kalau tahan bah tak kena takat. Nak tu saja. Takkan kita nak mengadap Allah Taala macam orang gila. Tak. Kalau kita makan lupa baca bismillah, kita kena baca apa pula? Nabi SAW ajar kita suruh makan dengan bismillah. Seorang budak, seorang laki-laki dia makan, seorang budak dia makan tak bismillah. Nabi tengah makan dengan sahabat, mari seorang budak. Budak-budak ni memang dia tengok makanan ni putih dulu, biar tak jepuk pun. Dia tetel dulu. Dia mari terus makan. Dia makan, dia puak tak bol dalam mulut, tak kata bismillah. Jadi Nabi tengok dia tak baca bismillah, dia kata ya gulam, kul bi bismillah. Wahai budak, makan dengan bismillah. Nampak? Kerana apa? Kerana kalau makan tak dengan bismillah, Nabi kata syaitan akan makan bersama-sama. Kemudian Nabi ajar pula kalau kita lupa baca bismillah sedang makan, aku terlupa baca bismillah. Makanan tak habis lagi, ada dalam pinggan. Maka sunat kita kata bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ni Rasulullah kata, bukan ulama kata, Rasulullah yang kata bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ni dalam hadis. Maknanya dengan menyebut nama Allah pada awal dan pada akhir. Bila kita kata lagu tu, maka syaitan yang makan bersama tadi dia akan mutah balik. Kita tak nampak syaitan ni alam ghaib, tapi Nabi tahu. Kerana Nabi wama yantiku anil hawa. Dia bercakap bukan nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu, Allah beritahu. Jadi Allah beritahu pada Nabi, bila kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dia akan mutah balik. Kita yakin? Saya suka tengok orang pakai jubah dan serban. Saya pun minat, tapi saya malu, takut orang kata apa-apa. Orang zaman sekarang ni tak boleh tengok orang berubah. Lebih-lebih lagi orang biru. Apa pula ni yang kait dengan biru-biru pula ni. Mu ni politik sama. Dia kata dia suka tengok orang pakai serban, pakai jubah. Memanglah Nabi ini, inilah pakaian dia. Baju Nabi 2 yang terkenal, jubah dan gamis. Jubah, gamis, 2 ni. Ini disebut oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab hadis. Kemudian atas kepala Nabi pakai 2 jenis juga, qalan suah dengan imamah, iaitu serban dan kopiah. Jadi siapa yang tak pakai tak berdosa. Dia pakai baju Melayu tak dosa. Sebab pakai jubah, pakai gamis sunnah Nabi, bukan wajib. Hukumnya boleh fadilat, boleh sunat.
boleh sunnah. Faham? Jangan benci sudah. Benci pakaian sunnah batal akidah. Faham lagi? Sebab dia Rasulullah. Biar kita pakai baju kok pun ada bow tekak pun macam Jet Li, tak apalah. Nah, tapi tengok orang pakai sunnah, kita tak benci. Tak apa. Masalah rosak akidah ni, kita tengok orang pakai sunnah, kita sakit hati, benci. Itu tak boleh. Dan kalau orang pakai jubah curi, bukan benci jubah, benci perangai curi. Kerana jubah dan serban piyah pakaian Rasulullah, tak boleh benci. Kata ulama, kalau kita tak pakai pun, kita kasih kepadanya. Nampak? Sebab pakaian itu pernah dipakai oleh kekasih kita. Faham? Kan Rasulullah tu kekasih kita. Habibullah kan? Habib tu kekasih. Pandai sebut Habibullah, Habibullah. Benda Habib, makna kekasih. Jadi kalau nak pakai tak usah malu. Malu dia nak pakai serban, nak pakai jubah, malu dia. Pakai jubah, malu dia. Jubah ini bukan pakaian Arab, ni pakaian Rasulullah. Syekh Hasanai Muhammad Makhluf bila ditanya apakah pakaian Rasulullah, jawabnya jubah dan gamis. Kerana dikaji daripada kitab-kitab sirah tentang sejarah Rasul. Jubah yang mana? Jubah ni dia belah ni sampai bawah, sampai terus sampai bawah. Boleh buka gini. Lepas tu kacing dengan butang, tu jubah. Gamis ni hak butang ni sampai sini saja, faham? Bawah ni tak ada. Ni gamis. Rasulullah dia pakai suka gamis singkat, setekat labu betih ni. Dia gitu. Kalau kita tengok pakai jubah, kalau hak buat maksiat ada nak orang Arab, tu bukan pakaian Rasulullah tu. Jangan kait pakaian Rasulullah. Kalau kait dengan pakaian Rasulullah, tak jadi lagu tu. Tu pakaian budaya kita kira. Jangan kata itu sunnah Nabi. Sebab orang Mesir pergi minum arak pakai jubah. Orang Arab Saudi pergi ke Beirut, pergi ke apa benda ni, Lebanon, minum arak, whisky, pakai jubah, pakai serban. Hak tu bukan serban sunnah, tu serban syaitan. Hak tu bukan jubah Rasulullah, jubah iblis. Faham tak? Kalau pakai jubah Rasulullah, tak minum arak. Kalau pakai serban Rasulullah, tak main judi. Ada orang offer saya blok motor, saya tak mahu pun. Blok tu barang curi. Saya tak tahu blok tu barang curi ke tidak. Saya tanya dia pun tak tahu juga. Perlu tak saya siasat sampai lubang cacing? Aduh. Ginilah, biasa blok-blok ni barang curi biasanya, kebiasaan adat. Kata budak-budak kawan-kawan nak mari blok ni enjin tu lah. Atas lendah hik dia bagi, bawah tu blok. Biasanya budak-budak ni barang curi. Melainkan kita yakinlah dia kena balik pada uruf. Kemungkinan benda tu curi, kemungkinan benda tu hak dia. Tapi adat kata kalau budak-budak learning, kebanyakannya barang curi. Jadi nak bolehkan ke kata harus kita beli, mana kena ada bukti benda itu tidak haram. Jadi kalau kita nak selamat, kita balik kepada hukum warak. Kerana kebanyakan sekarang barang curi kalau benda-benda lagu tu. Jadi kita warak, lari daripada syubhat. Tak payah melainkan dia ni memang kita tahu barang ni barang halal. Blok dia tu dia buang, dia beli blok lain pula. Dia puas pakai blok tu, dia buat blok dengan tanah liat. Tu lain, kita tahu. Sebab main sosek. Motor curi ni dia tak pakai agak kadang-kadang. Curi motor, pos curi 200 riyal. Wagi ke tokang dia, tokang jual 800. Ada orang pula tukang beli 1,200. Hak 1,200 beli ni dia kelas jual barang pula. Blok 60, kabureta 50. Hak ni begini boleh balik 2,000. Gitu mainan lah ni. Jadi kalau kita rasa tak sedap, tak payah. Apakah beza mutlak dengan muqayyad?
Apa maksud lafaz am dan lafaz khas? Benda beza mutlak dengan muqayyad. Pertanyaan ni umum sangat ni. Kita nak jawab pun jadi banyak kena cerita. Ke nak tahu lafaz saja. Mutlak ni lepas. Muqayyad maknanya terikat. Terikat dengan lepas. Ada beza. Benda ni terikat, benda ni lepas, terlepas. Mutlakun, dilepaskan. Talak, lepas. Aku talak akan dikau, maknanya aku lepas kamu daripada menjadi isteriku. Mutlakun maknanya benda yang lepas. Lepas daripada apa? Daripada terikat. Muqayyadun, benda yang diikat, terikat. Dia gitu. Lepas tu benda beza apa makna lafaz am dan lafaz khas. Lafaz am makna umum, lafaz yang umum. Maknanya ati Allah, taatlah kamu akan Allah. Maknanya suruh taat perintah Allah, umum. Kalau khas, aqimus salah, dirikanlah, kerjakanlah sembahyang. Kerja kesembahyang ni taat perintah Allah tak? Tapi dia panggil khas, ada khusus. Faham tak? Takat itulah pasal ditanya pun umum sangat. Soalan seterusnya, adakah lagi terdapat keadaan yang menjadikan makmum itu masbuk selain tidak sempat bersama imam pada awal salat jemaah? Ya, iaitu pada rakaat yang lain. Makmum ini dia terlupa umpamanya untuk naik, kerana dia ingat makmum imam tak naik lagi pada tahiyat awal. Dan kan tu imam naik dah, tetapi tak berbunyi tu imam tu naik tu. Umpamanya lalu motosikal bising, tak dengar tu imam naik. Dia ingat duk tahiyat mana tu imam lama ingat tahiyat ni, tahiyat awal. Padahal tu imam naik dah. Dia baru sedar tu imam telah naik, dia pun baru naik. Bila baru naik tu imam rakaat. Bila tu imam rakaat, makmum yang baru naik dari tahiyat awal wajib kena rakaat. Katanya Syekh Ibn Hajar, kerana dia adalah makmum tu masbuk, tak sempat masa menghabiskan Fatihah. Tu contoh. Saya punya seorang anak laki-laki yang cukup payah bangun tidur sembahyang subuh, sudah puas saya kejut tapi tak bangun. Akhirnya bangun juga pukul 7.30, dekat pukul 8 baru boleh sembahyang subuh. Umur 20 tahun lebih dah. Macam mana harap ustaz dapat tolong bagi petua dan atau ayat Quran yang boleh saya amalkan? Payah bangun, jadi kita tolong gerak lah. Gerak tak bangun, gerak apa benda sabah tak gerak tak bangun. Dia kalau kata payah bangun sendiri, itu ramai lah. Payah bangun sendiri, cikgu payah bangun sendiri tau. Mudah. Tidur payah. Tidur payah, bangun mudah cikgu. Pelik ni. Kena pergi cek cikgu ni. Jadi pertama kalinya budak tu kena tidur awal, baru bangun awal, mudah bangun. Jangan beri tidur lewat. Kalau kita beri tidur lewat, maknanya bangun pagi sudah mestinya susah. Nak bangun dia kaedah gitu. Tidur manusia ni 5 jam. 5 jam mana boleh kita gerak, mudah bangun. Bukan 8 jam tidur. 8 jam tu doktor. Dalam sisi syarak tidur 5 jam. Kalau tidur siang 3-4 jam, malam 4 jam, siang kita tidur juga sejam, jadi 5 juga cukup. Kalau kita tidur 8 jam, pendek umur. Sebab kalau umur kita 60 tahun, bermakna kita tidur 20 tahun. Sebab 8 jam 1/3 daripada 24 jam. Jadi kalau 60 tahun 1/3 nya 20 tahun. Tidur benda pada 20 tahun. Tak? Naga tak siapa 20 tahun tidur. Satu hari saya dengar satu doa ustaz. Doa tersebut diakhiri dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Soalan saya, apakah maksud doa tersebut dan dari mana boleh saya rojok doa tersebut? Doa mana cikgu? Dia kata saya baca satu doa yang ada sebut nama Nabi. Doa mana? Doa ni kalau tak silap lah, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tu kok. Wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni doa ni sangat baik. Maksudnya, ya Allah ya Tuhanku,
Aku memohon, aku minta kepadamu daripada kebaikan apa yang telah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan apa yang Nabi Muhammad telah berlindung daripada kamu. Ini doa ni, doa sahabat. Asal daripada Nabi SAW. Disebut di dalam kitab apa benda ni, Al-Azkar An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Satu doa yang diamalkan oleh para sahabat. Jadi kalau nak kena tulis jumpa belakang masjid tu, kita tulis tak mahal pisah sikap. Tu buat lolok je tu. Macam mana cara kalau kita nak dapat perempuan solehah sedangkan kita pun tak layak nak dapat orang macam itu? Dia ni tak soleh tapi nak isteri solehah. Tu nasib lah. Jadi sebaik-baiknya kita kena soleh. Ingat, lelaki soleh tidak mengapa kahwin dengan perempuan tidak solehah. Tetapi perempuan yang solehah tidak elok kahwin dengan laki-laki yang tidak soleh. Kerana Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang memimpin perempuan. Kita ketua. Jadi kalau kita soleh, isteri tak soleh tak apa. Kita boleh bentuk dia. Jangan kita tak soleh, isteri soleh, isteri solehah. Biasanya isteri solehah akan jadi tak solehah bila dapat suami fasik. Tapi kalau tu imam kahwin dengan minah rempik, alhamdulillah boleh ubah. Tu imam pakai jubah, pakai serban, dia kahwin dengan dia cari isteri dia hak jenis pakai skirt. Umpamanya kerana dia nak ubah perangai budak ni, ini dipuji syarak. Ini dipuji syarak. Ini juga jihad di sisi Islam. Kerana apa? Kalau semua nak hak salihah belaka, dah hak dak salihah kau hak punah, kau hak rosak. Sebab tu dalam Islam amat-amat tidak digalakkan lah orang perempuan yang Islam lama dah kahwin dengan mu'allaf lelaki. Tetapi mu'allaf perempuan elok kahwin dengan lelaki-lelaki Islam. Kerana dia akan diajar oleh suami dia. Biasa kalau kahwin dengan lelaki-lelaki fasik lah yang berlaku, isteri solehah daripada jibak besar jadi jibak cek, daripada jibak cek kembar ratung terus dia ni. Pasal dia kalah dengan suami. Jika kita angkat tapak tangan masih basuh kata wuduk, yang mana? Yang pertama, adakah ia jadi mustakmal? Dia angkat tapak tangan masih basuh anggota wuduk, dia basuh gini, dia tolak gini air, lepas tu dia angkat tangan, jadi mustakmal ke tak? Jawabnya memang jadi mustakmal. Dia gitu. Contohnya masih basuh muka, yang pertama masih belum rata, lepas tu kita angkat tangan dari muka, lepas tu kita sama balik basuh muka, adakah ia jadi air mustakmal? Jadi kalau kita ambil air, kita sapu gini, lepas tu kita angkat tapak tangan, kita buat gini pula, jadi kata ulama jadi air mustakmal, atas ni bus sini pula. Tapi kalau kita basuh sini dulu, kita jiru, dah habis sini, kita jiru air lain pula, basuh sini pula, tak apalah tu. Dia gitu kaedah dia. Jadi hak senangnya kalau basuh muka, kalau zaman Rasulullah, sahabat turun cuah atas tangan Nabi. Nabi tak ada gitu. Bubuh penuh-penuh tu letak gini. Dimaafkan pada syarak, tak ada apa-apa tu. Takkan nak buat gini, akak-akak itu jadi sekaligus. Dia gitu. Kalau kita ni ada pahit lagi muda, buka pahit tak berhenti sama air, tak ada hal mustakmal, tak berlaku. Kalau ada kolah tu senang, rendam muka tu dalam kolah. Soalan ada dua lagi soalan. Betul ke saya kata kalau kita melakukan jima' pada malam Isnin dan malam Jumaat dengan isteri kita adalah mengikut sunnah Nabi SAW menurut satu riwayat. Tapi ada satu riwayat yang lain mengatakan Rasulullah tidak menentukan dengan malam-malam mana jima'. Tak ada masalah. Kerana hadis ini bukanlah hadis yang menunjukkan menentukan waktu jima' dan waktu ini tak molek dan sebagainya. Tapi ada dalam riwayat-riwayat yang lain lah, yang mengatakan bahawasanya Nabi menjima' isterinya pada malam Jumaat dan malam Isnin. Tapi harus kita beramal dengan hadis ini. Walaupun hadis dhaif boleh, kerana ini masuk dalam fadailil a'mal. Tentang fadail boleh.
Ni bukan masalah nak menghukum, jadi tak ada masalah. Apakah hukum berwirid? Kerana dengan kuat dan perlahan berwirid. Apakah hukum simpan kuku? Jawab dah. Jadi kita jawab hak berwirid saja. Menjadi soalan yang terakhir pada malam ini. Wirid tu wirid apa benda? Apa makna wirid? Apa beza wirid dengan zikir? Malam ni kita tahu. Zikir lepas semayang lain. Kalau kata zikrullah, az-zikru maknanya mengingat Allah atau menyebut Allah. Sawaun kana fil qalbi awil lisani. Sama ada kita sebut Allah pada hati. Zikir ke? Dia duduk dengar Allah, Mu yang Maha Esa, Mu yang Maha Gagah. Zikir ke dia panggil? Kita sebut di mulut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir ke? Jadi di mana-mana zikir pun bila kita amalkan dia menjadi wirid. Jadi makna wirid adalah amalan yang telah kita istiqamah. Itu wirid. Kalau kita baru membaca zikir tersebut, kita dengar dalam satu buku bahawasanya Rasulullah membaca surah Al-Mulk atau Tabarakallazi pada malam hari sebelum tidur. Kita pun malam tu kita start baca, maka itu bukan wirid. Tapi kalau tiap-tiap malam kita baca, itu adalah wirid. Lepas semayang, kita tiap-tiap lepas semayang mesti kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Sama-sama hak selalu kita baca tu dipanggil wirid. Tapi kalau kita sebut saja dipanggil zikir. Itu beza ni. Jadi hukum wirid ini ada kalanya yang terakhbar daripada yang lain. Dalam bab doa, zikir, wirid, yang paling baik yang Rasulullah amal, yang sahabat, yang ulama, yang maulana, yang syekh, hak tu kemudian. Yang paling tinggi Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu yang terbaik kalau kamu nak ikut hak Rasulullah. Jadi termasuk zikir yang terbaik, zikir Rasulullah. Doa terbaik, doa Rasulullah. Wirid terbaik, wirid Rasulullah. Pakaian terbaik, Rasulullah. Cakapan terbaik, Rasulullah. Itu kan. Tapi kita boleh baca wirid, zikir yang tok guru kita tulis, syekh kita bagi, maulana kita tulis, tuan guru kita bagi. Tak salah. Cuma kita wajib berintikad yang paling tinggi martabatnya yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi